Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 5. Kemajuan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman yang berhormat, terdapat 154 kebun orang asli dengan keluasan 21,000 hektar telah menyertai program pembangunan RISDA yang dikenali sebagai program tanam semula komersial orang asli, singkatannya TSKOA, dan diurus oleh syarikat milikan RISDA iaitu RISDA Plantation Sendirian Berhad RPSP. Setakat ini sebanyak 69 projek dengan keluasan 9,401 hektar masih diuruskan oleh RPSB. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 61 projek dengan keluasan 278 hektar telah mengeluarkan hasil yang melibatkan 4,179 orang peserta. Manakala 8 projek yang berkeluasan 1,123 hektar masih lagi dalam peringkat pembangunan yang melibatkan 589 orang peserta. Untuk makluman yang berhormat, daripada projek-projek tanam semula komersial orang asli yang telah berhasil semenjak tahun 2011 hingga Disember 2022, sejumlah RM399.68 juta dividen telah dibayar kepada seramai lebih 5,400 peserta TSKOA mendapat manfaat. Manakala bagi projek TSKOA di peringkat pembangunan, setiap peserta akan menerima allowance sara hidup dengan purata bayaran RM170 per hektar sebulan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Ada soalan lagi? Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Sebenarnya ladang TSK dia merupakan satu inisiatif yang sangat berimpak pada masyarakat asli. Sebab itu saya pada Dewan Yang Mulia ini banyak kali saya bertanya pasal TSK. Jadi TSK juga telah merubah hidup orang asli daripada bertani secara sendiri kepada bertani komersial. Dan ini telah menjadikan orang asli mempunyai pendapatan berbanding yang dulu tak ada pendapatan. Soalan taman saya ada 3. Dia tak boleh sekali 3. Pertama, mengapakah TSK Gubernur Musang, RPS Kuala Betis Gubernur Musang tidak diusahakan sejak 5 tahun yang lalu dan dibiarkan dicuri oleh pencuri-pencuri menyebabkan peserta ladang seramai 275 orang itu tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, apakah justifikasi ladang tersebut ditanam semula? Yang berhormat, soalan tambahan 1. Kalau 2, 3, bermakna soalan tu dah jadi 4. Satu, kumpul. Satu dulu, terima kasih. Ya. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Begitu juga terima kasih YB Senator. Untuk makluman YB Senator, kontrak RPSB RISDA Plantation Sendirian Berhad di projek peladangan di Gua Musang telah tamat 31 Mac 2019 dan tiada penyambungan kontrak dibuat selepas itu. Namun begitu, melalui surat persetujuan dan kelulusan Ketua Pengarah Jakwa Malaysia pada masa itu, iaitu melalui surat bertarikh 29 Januari 2019, memberi tempoh kepada RISDA Plantation Sendirian Berhad untuk meneruskan kerja-kerja di ladang dan mengeluarkan hasil ladang dari tempoh Januari 2019 hingga Mac 2019. Kos operasi dan bayaran dividen peserta adalah berdasarkan menggunakan lebihan pendapatan
terkumpul yang dijana oleh ladang dan cas pengurusan sebanyak 194 per metrik tan oleh Risda Plantation Sdn Bhd. Manakala untuk makluman yang berhormat lagi, pada 10 Mac 2019, ladang TSK OA RPS Kuala Betis diserahkan kepada para peserta untuk diurus atas desakan dari peserta ladang tersebut sejak tahun 2012 lagi. Manakala pada 1 Januari 2022, pihak kerajaan telah mewajibkan pensijilan minyak sawit mampan MSPO untuk tanaman sawit melebihi 100 ekar dan peserta tidak memenuhi kehendak dan koperasi berdaftar untuk memohon sijil berkenaan. Oleh itu, pihak Jakwa telah merancang untuk menyelesaikan masalah pensijilan dengan melantik agensi mengurus dari kalangan syarikat JLC. Namun, pada 23 Januari 2022, penularan wabak COVID-19 di Malaysia telah merencatkan rancangan berkenaan. Oleh itu, berdasarkan garis panduan program tanam semula sawit pekebun kecil dalam RMK 10 menyatakan kebun-kebun sawit yang melebihi umur 25 tahun tidak ekonomik dan sesuai untuk ditanam semula. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ada lagi soalan TASQUA? Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Timbalan Menteri. Jakwa dengan TASQUA ni dua. Ya, silakan. Ini Jakwa Tan Sri Yang Dipertua. Okey, soalan saya yang berhormat Timbalan Menteri. Kita tahu ladang-ladang ini kebanyakan yang bekerja ini adalah pendatang asing, bukan penduduk orang asli di kampung tersebut ataupun di sekitar kampung tersebut. Jadi apakah sebenarnya perancangan kementerian untuk menggalakkan orang asli ini terlibat secara langsung khususnya bekerja di dalam ladang tersebut supaya dapat menjana pendapatan mereka? Sebab kita tengok kontraktor-kontraktor ini dia lebih cenderung untuk mengambil pekerja asing. Dan soalan kedua, siapa yang pilih kontraktor ni Timbalan Menteri? Sama ada kontrak Jakwa ataupun Risda Plantation? Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Senator atas jawapan tadi. Untuk makluman yang berhormat Senator, ladang-ladang komersial di bawah Risda Plantation, pekerja-pekerjanya adalah sebenarnya di offer konsep penanaman komersial tanam semula getah ni kelapa sawit ini adalah bukan saja dari sudut penyediaan dividen, tetapi kita juga menyediakan peluang pekerja kepada orang asli. Namun begitu respon ataupun maklum balas ataupun offering kita penyediaan tenaga pekerja itu tidak diminati oleh orang asli. Sebab tu apabila orang asli tidak berminat untuk bekerja di kawasan peladangan, pihak kontraktor, pihak plantation terpaksa mengambil pekerja asing untuk memenuhi keperluan kerja di tapak berkenaan. Dan pemilihan kontraktor yang melaksanakan kerja-kerja dalam ladang berkenaan dilaksanakan oleh pihak Risda. Itu saja Tan Sri. Baik. Tuan Adnan Ektuk.